Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 27 Mei 2021. Kegagalan orang awam dan pemilik-pemilik premis perniagaan mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang telah ditetapkan, terutamanya pemakaian pelitup muka, faktor utama penyebab peningkatan kes COVID-19 di Sabah. Sehubungan itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan mengingatkan pemilik premis perniagaan untuk mempamerkan SOP COVID-19 di setiap premis perniagaan milik mereka. Mana-mana premis yang mempunyai peralatan hebahan perlu memberi peringatan kepada pelanggan mereka untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Hebahan berkala dilakukan dalam setiap 1 jam. Pihak berkuasa tempatan akan membekalkan poster ke setiap premis untuk dipamerkan. Poster itu mengandungi nombor telefon aduan yang boleh dihubungi orang awam jika berlaku ketidakpatuhan SOP. Pihak penguatkuasa akan sentiasa membuat rondaan bagi memastikan SOP dipatuhi sepenuhnya. Datuk Masidi berkata sebanyak 229 kes baharu COVID-19 di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif 61,057 kes. 1 kes kematian direkodkan di daerah Kota Belud. 81 pesakit sembuh manakala 1,276 pesakit sedang menerima rawatan. Terdapat 2 kluster baharu iaitu kluster Sungai Pukul di Tawau dan kluster Kauran Durok di Keningau. Beliau juga memaklumkan perkhidmatan bas ekspres dan kereta api masih diteruskan tetapi jadual perjalanan adalah terhad. Sementara itu, Datuk Masidi berkata kerajaan negeri menyekat pergerakan orang awam untuk masuk ke wilayah Persekutuan Labuan berkuat kuasa serta-merta. Ia berikutan kewujudan varian India yang dikesan di wilayah Persekutuan Labuan. Datuk Masidi berkata orang awam dari Labuan juga disekat untuk memasuki negeri Sabah, kecuali melibatkan pergerakan berhubung kait dengan perkhidmatan perlu dan barangan perlu, keselamatan dan kesihatan perubatan serta telah mendapat kebenaran khas dalam usaha menyekat varian tersebut menular ke Sabah. Pengangkutan feri awam juga hanya bagi keperluan perkhidmatan perlu dan barangan perlu sahaja. Permohonan kebenaran bagi pasangan jarak jauh juga tidak akan dipertimbangkan bermula esok sehingga 7 Jun. Dalam pada itu, Datuk Masidi berkata, kerajaan negeri bersetuju melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD melibatkan 3 kawasan di Sabah bermula esok hingga 10 Jun. Antaranya PKPD 4 perkampungan dalam daerah Kunang, PKPD 3 lokaliti dalam daerah Tawau dan PKPD Kampung Pirasan Ulu, Kota Belud. Pelaksanaan program Info on Wheels akan diteruskan bagi memastikan masyarakat terus peka terhadap pandemik COVID-19 dan menyebar luas maklumat mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pendidikan berterusan mengenai COVID-19 wajar diperluas memandangkan negara masih bergelut dengan pandemik itu. Pengarah Penerangan Sabah Nazira Abdullah berkata untuk fasa kedua, pihaknya akan meluaskan lagi program tersebut di seluruh Sabah memandangkan ia mendapat maklum balas positif daripada penduduk khususnya di kawasan pedalaman. Jabatan Penerangan telah pun memainkan peranan sangat penting, khususnya dari segi pelaksanaan Info on Wheels. Jabatan Penerangan Negeri Sabah ini, kita amalkan, kita berterusan untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penularan COVID-19 ni. Dan kita punya fokus ialah untuk memastikan rakyat ni faham apa dia pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan kami bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Seterusnya, berita perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS terus menurun berikutan beberapa penduduk dibenarkan balik. Setakat 8 malam tadi, seramai 699 orang melibatkan 180 keluarga berada di 7 PPS di daerah Tenom dan Beaufort. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, JPBD Beaufort dan JBPD Tenom sentiasa menjalankan tinjauan paras air di kedua-dua daerah berkenaan. Beberapa kawasan hampir pulih. Di Tenom, keadaan banjir semakin pulih. Hanya 95 penduduk terjejas berada di 3 PPS iaitu Dewan Kebudayaan Kalang Kanar, Rumah Kebudayaan Pantongan Saga dan Dewan Chung Hua. Bagaimanapun di Beaufort, jumlah penduduk terjejas banjir di 4 PPS meningkat semula kepada 604 orang melibatkan 156 keluarga.
Ia berikutan PPS Dewan Kebudayaan dan Kesenian Bisaya mencatatkan kenaikan dengan 12 orang melibatkan 3 keluarga telah mendaftar ke PPS berkenaan disebabkan paras air meningkat serta struktur rumah yang tidak selamat dan dijangka akan roboh. Keputusan Kerajaan Negeri meluluskan pembinaan Pusat Pemindahan Sementara PPS baharu di Kampung Padas Damit Beaufort sangat wajar bagi memudahkan proses pemindahan mangsa bencana pada masa hadapan. Selain penempatan penduduk, PPS berkenaan juga boleh dijadikan simpanan bekalan makanan ketika berlaku bencana. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lomadan, Ruslan Muharam, lokasi PPS yang terletak kira-kira 40 km dari Pekan Beaufort serta kawasan yang tidak pernah dilanda banjir merupakan lokasi paling sesuai dan selamat untuk pembinaan PPS. Tapak untuk pembinaan PPS di Padas Damit telah pun dikenal pasti. Nah, melihat kepada fasiliti, kita ada klinik kesehatan, juga ada tangki penyimpanan air, juga mempunyai padang dan boleh landing helikopter sesuai untuk kita bina sebuah PPS yang berkapasiti muatan 200 ketua keluarga. Ruslan ditemui RTM semasa lawatannya ke PPS Selagon di Beaufort. Dalam pada itu menurutnya satu lagi permohonan untuk pembinaan PPS di Jalan Western Beaufort telah diajukan kepada Kerajaan Persekutuan dan berharap mendapat kelulusan segera. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS terus dilaksana oleh Pejabat Kesihatan Kawasan PKK Beaufort. Pelaksanaan program itu dijalankan di PPS Selagon sebagai lokasi kedua selepas PPS Dewan DSP Dun Banir. Pegawai Epidemiologi PKK Beaufort Dr. Suzana Awang Piut memberitahu program tersebut merupakan langkah awal pemberian vaksin kepada golongan berisiko terutama ketika berlakunya bencana alam. Adalah satu peluang baiklah. Mangsa-mangsa yang dikumpulkan ini adalah orang-orang yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan apabila dipindahkan. Jadi untuk mengelakkan jangkitan COVID berlaku. Bercakap kepada RTM di Beaufort, pihaknya sentiasa turun padang memberi taklimat mengenai vaksin dan sambutan masyarakat juga menggalakkan. Dianggarkan seramai 120 orang dewasa berumur 18 tahun ke atas akan diberi suntikan vaksin di PPS Selagon. Orang yang datang ke Dewan untuk memberi vaksin tidak lagi tertunggu-tunggu dan tidak lagi kami bersusahlah untuk pergi ke hospital ke apakah. Segala thank you KKM. Tidak kesan yang menyakitkan lah untuk vaksin ini. Senang hati, memang senang hati. Memang selama ini menunggu begitu lama lah dari tahun lepas menunggu sampai sekarang. Kira beruntung lah pasal sudah dikembali kemudahan untuk mangsa banjir untuk di Dewan ini ya. Syukur alhamdulillah di sini kami daripada Dewan Selagon mendapat menerima vaksin untuk kali pertamanya. Untuk merasa diri ini rasa lebih selamat daripada jangkitan. Sebab keadaan di sini orang bilang agak ramai. Jadi menerima vaksin ini kita dapat terasa diri kita yakin dan dapat perhatian daripada Kementerian Kesehatan. Lagipun kita sudah daftar di MySejahtera. Penduduk terjejas kebakaran di Kampung Tanjung Aru Lama, Kota Kinabalu baru-baru ini turut mendapat sumbangan barangan keperluan harian dan pakaian daripada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu. Inisiatif ini turut disertai Persatuan Keluarga Polis Perkep, Amanita dan sahabat Badan Bukan Kerajaan IPD Kota Kinabalu selain orang perseorangan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Muhammad Zaidi Abdullah berkata, sumbangan keseluruhannya dianggar berjumlah RM5,000. Antara sumbangan yang disampaikan, minuman, pakaian terpakai, lampin pakai buang kanak-kanak, beras dan makanan kering. Sumbangan ini sebagai tanda prihatin dan simpati kami kepada mangsa kebakaran di Kampung Tanjung Aru ini. SCP Muhammad Zaidi ditemui pemberita RTM ketika menghantar sumbangan berkenaan di Masjid Al-Kautar Tanjung Aru. Penduduk yang ditemui menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada IPD Kota Kinabalu. Saya bagi pihak UPPM N22 Tanjung Aru mewakili mangsa-mangsa yang terlibat dengan musibah ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan SCP Muhammad Zaidi. Terima kasih juga atas semua yang pihak-pihak yang beri bantuan pada masjid ini untuk kita punya kena kebakaran.
Jabatan Kebajikan Perkhidmatan Am memainkan peranan penting membantu penduduk terjejas kebakaran yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Muhibah Sembulan. Ini termasuk memastikan penduduk terlibat didaftar dengan Jabatan Kebajikan Perkhidmatan Am untuk memudahkan menerima bantuan sewajarnya. Penolong Pengarah Bahagian Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Kota Kinabalu, Muhammad Lutfi Ahid berkata, penduduk yang ditempatkan di PPS diberi makanan bermasak selain peralatan dapur, kelengkapan rumah dan bantuan keperluan harian berdasarkan kelayakan penduduk berkenaan. Setakat ini di pihak Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am kita telah menyediakan bantuan-bantuan yang layaklah untuk dipertimbangkan kepada mangsa-mangsa yang terjejas dengan kebakaran pada semalam lah. Beliau ditemui pemberita RTM di PPS Dewan Muhibah Sembulan. Dalam perkembangan lain, badan-badan bukan kerajaan NGO terus menyantuni penduduk terjejas kebakaran di Tanjung Aru Lama bagi meringankan beban akibat kebakaran tersebut. Antaranya Pertubuhan Alumni SMKA Sabah Limawan Papar yang menyerahkan sumbangan keperluan kebersihan diri. Pihak-pihak NGO, orang-orang perseorangan, mari datang ke Tanjung Aru, bantu kepada mangsa-mangsa yang terkesan daripada kebakaran di kampung Tanjung Aru ini. Mudah-mudahan sumbangan yang kita serahkan pada hari ini dan daripada pihak-pihak yang lain sekurang-kurangnya dapat meringankan beban mereka. Pertandingan bersusul atau berjujul sempena Aidilfitri yang diadakan di kawasan Parlimen Papar mampu menjadi tarikan pelancong. Pertandingan Anjuran Persatuan Setiakawan Sabah Setiakawan itu dilaksana dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Pengerusi Setiakawan Sabah Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, aktiviti berkenaan boleh dimasukkan dalam kalender pelancongan semasa bulan Syawal. Penganjurannya mendapat sambutan yang luar biasa daripada peserta dan menjadi tarikan orang ramai yang melalui kawasan tersebut. Aktiviti ini tidak wujud di kawasan mereka dan saya yakin boleh menarik. Namun apapun, insya-Allah bila keadaan telah mengizinkan, kita telah keluar daripada masalah pandemik COVID-19, kita boleh jadikan mungkin antara yang boleh menjadi satu aktiviti dalam kalender pelancongan menjelang Syawal. Datuk Armizan ditemui RTM selepas meninjau beberapa lokasi pertandingan tersebut di Papar. Seramai 108 peserta menyertai pertandingan tersebut melibatkan 3 dun dalam Parlimen Papar iaitu Dun Kawang, Dun Pantai Manis dan Dun Limbahau. Sekian berita pagi Sabah. Kekal patuh SOP, amalkan kawalan kendiri. Saya Mazrona Kalinggalan. Salam hormat.